Assalamualaikum. Hari ini cikgu akan terangkan tentang penyelesaian buku Mesra Digital muka surat 74. Okey, kita tengok soalan nombor 7. Kita baca soalan macam biasa. Langkah pertama, kena baca soalan. Soalan mesti dibaca, gariskan maklumat penting. Cikgu dah buat petak segi empat sama yang sama saiz. Okey, gambar rajah tu tunjukkan petak segi empat sama saiz. Kawasan berlorek ialah ruang untuk tanaman. Luas seluruh pelan ialah 640 meter padu. Hitung luas ruang untuk tanaman tu. Okey, dah beritahu. Dia nak cari ruang untuk tanaman tu. Ruang untuk tanaman tu yang ni lah. Yang tengah ni. Okey, tapi sebelum tu kita kena tahu berapa luas semua. Dia beritahu luas semua ialah 640. Maka dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia ada 10 petak kat sini. Luas semua ialah 640. Sekarang ni kita nak cari luas segi empat sama yang kecil lah. Jadi kita bahagilah 640 meter persegi bahagi 10. Sifar kat bawah, sifar kat atas. Maka jawapan dia 64 meter persegi. Sekarang kita dah dapat luas satu petak. Soalan tanya, hitung luas ruang untuk tanaman. Tanaman ni, dia tergolong daripada dua petak ni. 1, 2. Maka kamu boleh darab 2 ataupun tambahlah. 64 tambah 64. Meter persegi, jadi 128 meter persegi. Itu jawapannya. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Rajah menunjukkan sebuah kuboid. Ukuran setiap tepi dikurangkan sebanyak 25%. Tepi tu dikurangkan sebanyak 25%. Hitung isi padu dalam cm kuboid baru tu. Kamu tahu nak kira isi padu. Isi padu pepejal ialah panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Kita boleh kira isi padu ni. Habis kata ukuran setiap tepi dikurangkan sebanyak 25%. Maka kita tengok ada beberapa cara. Cikgu tunjuk cara yang pertama. Jadi kita tahu 25% ni dia juga sama dengan 1/4. Okey. Maksudnya setiap tepi tu dikurangkan. Bila kurang tu maksudnya dia potong lah. Atas ni dia potong sikit 25%. Yang sini 4 cm pun dia potong juga 25%. Setiap ni dipotong . Jadi kita kena kira. Kita kena kira berapa panjang baru bentuk ni. Kalau kita buat bentuk yang satu lagi, kalau kita buat bentuk baru, kita nak tahu berapakah panjang dia, berapakah lebar dia, dan berapakah tinggi bentuk kuboid kita yang baru selepas dikurangkan. Okay, mula kita ambil yang ni, 8. Jadi 1/4 darab 8. Sebab kita nak kira dia dah kurangkan 25%. Maka 8 bahagi 4, 2. Jadi dia kurangkan sebanyak 2 cm. Maka 8 tolak 2, sini 6 cm. Kemudian yang ini 4 cm. 1/4 darab 4. 4 bagi 4, 1. Dia kurangkan 1 cm. Maka tinggal 3 cm. Kemudian atas 1/4 darab 12. 12 bahagi 4, 3. Maka dia kurangkan 3 cm. 12 tolak 3, 9 cm. Jadi kita boleh kira isi padu kita yang barulah selepas dikurangkan 25% ni. Ini bentuk kita yang baru. Jadi isi padu barulah. Panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. 6 cm darab 3 cm darab 9 cm. Okey. Tengok.
kita boleh tengok mana. So kita darab dulu. 6 darab 3 18. 18 darab 9. 18 darab 9. 8 9 72 2 7 199. 100 sama dengan 162 cm padu. Maka ini jawapannya. Okey, seterusnya soalan nombor 9. Rajah menunjukkan sebuah pentagon sekata. Berapakah, tengok nombor 9, berapakah bilangan garis simetri? Okey, kita tengok. Ini tak nampak macam pentagon sangat. Kita kena betulkan sedikit gambar rajah ni. Okey. Berapakah garis simetri? Garis simetri tu garis yang mana bila kita lipat satu bentuk tu, garis yang membahagikan satu bentuk kepada bentuk yang sama saiz lah. Jadi untuk bentuk pentagon ni, garis simetri dia, okay, dia ada satu kat sini. Satu. Okay. Cantik ya. Sekejap lah. Tak berapa cantik. Okay. Dia ada satu kat sini. Lurus kat sini. Tapi dia sebenarnya dilukis secara putus-putus. Okey, yang cikgu buat tak betul. Dia dilukis secara putus-putus. Ini pun bentuknya tak berapa macam. Okey. Tengok ah. 1 2 3 4. Okey. Sorry, satu garis paksi simetri. Kemudian dia ada sini 2 3 4. Ada satu lagi. Nanti aku terlepas pandang. Okey, 5. Okey, pentagon ni dia ada 5 garis simetri. Okey, 5 garis simetri. Jadi bilangannya ialah 5. Okey, seterusnya soalan nombor 10. Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat P dan sebuah heksagon sekata Q. Kedua bentuknya perimeter yang sama. Ingat ah, perimeter apa? Perimeter ialah hasil tambah panjang di luar. Ukur tu pun ukur lilit. Maka kita tengok Q. Ukur lilitnya berapa? Sini 6, 6, 6, 6, 6. Okay. Nak kira perimeter Q. Perimeter Q 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 36 cm. Okey. Kita dah tahu dia kata perimeter dia sama dua bentuk. Sini 4 cm. Okey, sekarang kita cari, dia kata segi 4 tepat P. Hitung panjang cm segi 4 tepat P. Dia suruh panjang. Dekat sini dah ada satunya lebar, dia dah bagi 4 cm, dia suruh kira panjang. Maka kita tengok daripada segi perimeter 36 ni, kita letak sini 4, sini 4. Maka dah ada 8 kat situ. Jadi 36 cm tolak 8. 36 tolak 8 bersamaan dengan 28 cm. 28 cm ni adalah dua sisi. Satu yang ni dan satu lagi yang ni. Yang ni dan yang ni. Maka nak tahu salah satu dia, kita kena bahagilah. 28 bahagi 2. Jadi jawapannya ialah 14 cm. Maka jawapannya panjang P, panjangnya 14 cm. Okey. Seterusnya nombor 11. Hayati beda sebuah kubus dan sebuah kuboid. KLM ialah segi empat sama.
Okey, yang mana kubus, yang mana kuboid? Kita ada yang atas ni, ini kubus, atas ni kubus, yang ini kuboid. Yang nombor 2 ni kuboid. KLMN ialah segi empat sama. Ini sama. Bila sama, kita tandakan dengan garis macam ni lah. Menandakan sisinya sama panjang. Okey. Suka je cikgu beritahu bila sisi dia bila sini sini sama. Jadi dia turut sama dengan ni sebab yang ini sama dengan yang ni lah, garis ni. Garis ni sama panjang dengan garis ni, maka dia pun turut sama. Okey, sini samalah. Ni semua ni sama. Sebab yang ini kubus. Maka kamu tahu sini pun 6 lah semuanya. Apakah jumlah isi padu yang kedua bongkah? Okey, sekarang kita tengok. Kita cari bongkah kubus dulu. Kubus kamu dah tahu panjang dia. Sebab dia sama semua tadi. Dia 6 cm. Jadi isi padu kubus 6 darab 6 darab 6 cm. 6 darab 6 36. 36 darab 6 6, 3 darab 6 18 tambah 3 21. Okey. 216 cm padu. Ini isi padu kubus. Sekarang kita tengok isi padu kuboid. Isi padu kuboid ialah mana panjang? Panjang darab lebar darab tinggi. Okey, ni panjang dia kat bawah ni. Kita tengok kat sini kita tahu dia ada 7 je. Okey, kita sini 7. Tapi kita tahu yang ini, yang atas ni 6. Maka 7 tambah 6. Jadi panjang semuanya ialah 13. Sini 6. Maka panjang darab lebar darab tinggi. Panjang je 13, lebarnya 6, tingginya 6. Okey. 13 darab 6. 13 darab 6. 3 darab 6, 18. 1, 6, 6, 7. 78. 78 darab 6. 8, 6, 48. 4, 7, 6, 42. 42 tambah 4, 46. 468. 468 cm padu. Dia kata berapakah jumlah? Maka kena tambahlah jumlah isi padu 216 cm padu tambah dengan 468 cm padu. Okey. Okey. 84 tambah 1 8 684 cm padu. Maka jumlah isi padunya ialah 684 cm padu. Okey, soalan 12. Rajah terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama saiz. Hitung luas dan cm kawasan berlorek. Kita kata petak sama saiz. Dia bagi panjang semua ni 12. Maka kita tarik berapa panjang petak kecil ni. Kita ada 1, 2. Kita ada berapa yang sama saiz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak yang sama saiz. Panjang semuanya 12. 12 bahagi 6. 12 bahagi 6 sama dengan 2. Maka satu petak tu saiz dia 2 cm. Sini 2 cm. Okey. Kita tahu saiz 2 cm. Cikgu tak tulis cm lah. Untuk mudah kamu nampak, cikgu tulis 2 saja. Sini 2. Okey. Nak cari kawasan berlorek. Okey. Kalau kita tengok ni, kalau nak guna rumus segitiga,
1/2 darab tapak darab tinggi. Tapi kita pun tak ada tapak dia. Jadi kita boleh buat adalah kita menggunakan rumus segi 4. Kemudian kita tolakkan dengan segitiga-segitiga ni. Untuk dapat kawasan berlorek ni, kita akan ada 3 segitiga lain. 1, 2, 3. Okey, mula-mula kita kira segi 4 dulu. Segi 4 yang besar dulu lah. Segi 4 ni. Segi 4 yang cikgu tunjukkan ya. Kita tak kira sampai bawah sebab bentuknya sampai sini saja. Kita kira sampai sini je. Okey. Maka nak kira luas segi 4 ni. Luas segi 4 ni panjang dan lebar. Panjangnya 12. Lebarnya 1, 2, 3, 4. 4 darab 2, 8. Kan 2, 2, 2, 2. 8 lah. 12 darab 8 sama dengan 96. Okey, sentimeter persegi. Okey, luas keseluruhan. Kemudian nak tolak dengan segi 4 ni. Segitiga ni. Segitiga yang pertama ni. Segitiga yang pertama, kalau kita tengok 1/2 darab panjang darab lebar ataupun darab tapak tinggi. Kita tengok yang ini 2, 2, 4. Okey, jadi luas segitiga 1. Okay, kita labelkan A. Segitiga A. Luas A. Penat A lah. Luas A. Luas segitiga A ni 1/2 darab tapak tinggi. Katalah yang bawah ni. Ini kita jadikan tapak. Okey. Kita pusing. Ini tapak. Ini tapaknya 4. Yang ini tingginya 2, 2, 2, 2, 8. Okey. Sekarang kita kira. 4 bahagi 2. 2. 2 darab 8. 16. Sekarang kita dah tahu A ni 16. Sekarang kita kira yang ni pula. Kita anggapkan yang ini B. Maka luas B 1/2 darab 2, 2, 4 darab tinggi. Okey. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey, 12. 4 bagi 2, 2. 12 darab 2, 24. Okey, cikgu lupa letakkan cm. Cm persegi. Okey, sekarang kita kira C pula. Kita labelkan yang ini C. Segitiga ni. Bila kita buang semua tepi tu, dapatlah segitiga yang berlorek. Di C pula. C. Luas C. Okey, kita jadikan tapak. Sama juga 1/2 darab 4 darab 8. Okey. 4 bagi 2, 2. 16 cm persegi. Okey. Jadi kita dah tahu segitiga ni. Nak tahu segitiga tu kita kena tolaklah dengan yang segitiga-segitiga tepi tu, dapatlah kawasan berlorek. Okey, cikgu tambahlah dulu senang. Untuk memudahkan, cikgu tambah yang kita nak buang tu. Luas segitiga-segitiga A, B, C tu. Okey, kita tambah dulu. 16 tambah 24 tambah 16. 6 tambah 4, 10. 16 tambah 1, 2, 4, 56. Okey, sekarang kita ada 56 cm. Maka kita nak tolak lah daripada luas segi 4 ni. Daripada segi 4, luas segi 4 96 cm persegi tolak dengan 56 cm persegi tadi. Kita tolak dapat 40 cm persegi. Itulah jawapan akhir kita. Ingat, kita tolak semua yang tak berlorek, dapatlah yang berlorek yang di tengah ni. Dapatlah yang di tengah ni. Okey ya. Seterusnya, soalan nombor 13. Hanya terdiri daripada petak-petak segitiga sama sisi yang sama saiz. Okey. Perimeter seluruh rajah ialah 630. Kita tengoklah.
perimeter seluruh rajah. Hitung perimeter kawasan berloret. Kita kena tahulah perimeter seluruh rajah ni yang mana. Yang ini. Sisi-sisi yang ini. Ini adalah perimeternya, sisi yang dikira. Yang di dalam tidak dikira. Jadi, kita kira lah ada berapa sisi tepi ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sisi. Jadi kita nak tahu berapa panjang sisi tu, kita bahagilah. 630 bahagi dengan 9. 7 kali 9, 63. Sifar. Maka setiap sisi tu panjangnya ialah 70 cm. Sisi ni panjangnya 70 cm. 70 tambah 70, kita tambah semua 9 dapatlah 630. Sekarang kita nak kira kawasan berloret. Kita dah tahu. Jadi hitung perimeter berloret. Perimeter yang berloret, perimeter ni kulit di luar. Jadi yang di luar ni, yang ni lah yang berloret. Okey, ada berapa sisi dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 70 perimeter sama dengan 70 tambah 70 tambah 70 tambah 70. Ada 6 1, 2, 3, 4. Tambah 70. Okey, mesti boleh heran. Cikgu kenapa cikgu tak darab? Okey, sepatutnya sebenarnya memang boleh darab. Tapi sebab perimeter ni ialah hasil tambah, maka cikgu akan tunjukkan cara kerja tambah lah. Kamu boleh darab untuk pengiraannya, tapi cikgu beritahu secara jalan kerjanya tambah lah. Jadi 70 dan 6, 420 cm. Maka jawapannya ialah 420 cm. Okey. Cikgu rasa itu sahajalah penerangan cikgu pada hari ini. Semoga penerangan ini boleh membantu kamu menyelesaikan semua soalan ni. Terima kasih.